sejuk. Oh, adik tak tahan ke sejuk ni? Tak adalah tahan sangat. Okey, ni sejuk biasa je kan? Ya. Okey, sebenarnya dulu lagi sejuk daripada sekarang sebab Kenapa dulu lagi sejuk daripada sekarang? sebab dulu ada zaman air batu. Sama air batu tu masih dalam ais es ke? Macam dalam cerita Ice Age ada ais. Okey, boleh jalan atas ais. Okey. Adik nak belajar sejarah dengan mama tak? Sejarah tingkatan 1. Ha. Boleh je. Okey. Kita akan masuk kelas. Kita belajar tentang zaman air batu. Kita tengok kenapa zaman dulu sejuk. Macam cikgu ada kat belakang sekarang ni. Kan cikgu ada dekat rumah iglu. Sejuk sangat dekat sini. Okey. Anak-anak, jom masuk kelas. Belajar sejarah dengan Cikgu Linda. Kita terokai zaman air batu. Berjumpa kita lagi pada hari ini. Hari ini cikgu akan meneruskan sambungan bab 2, okay, iaitu subtopik kita yang kedua, 2.2, iaitu zaman air batu. Nampak ais kat belakang kan? Okay, itu zaman air batu. Okay, mari kita tengok apa kita nak belajar pada hari ini. Okay, zaman air batu. Untuk pengetahuan anak-anak, zaman ini, okay, pada waktu ini, okay, dia adalah, kenapa kita kata zaman air batu? Sebab pada waktu ini, garis masa geologi menunjukkan suhu bumi yang menurun. Menurun pada tahap beku dalam jangka masa yang lama. So, maksudnya kat sini, bumi kita berada dalam keadaan yang sangat sejuk. Okay, untuk satu jangka masa yang lama. Nampak tak salji pula. Maafkan cikgu. Ais-ais yang terbentuk di sini. Okay, banyak kawasan yang berais di sini. Okay, pada waktu ini kita kata sangat sejuk sangat. Okay, negatif. Bukan negatif 10. Lebih sejuk lagi pada itu. Okey, kalau kita kata pergi Korea, pergi Turki, itu negatif yang sangat biasalah. Negatif 10 pun kita rasa sejuk. Apatah lagi pada zaman air batu. Suasananya, keadaannya lagi sejuk. Sampai kan haiwan yang ada pada waktu itu pun haiwan yang berbulu tebal. Okey, yang boleh berada di situ. Okey. Kita lihat yang kedua. Okey, di sini di kawasan kutub utara dan kutub selatan diliputi dengan air batu. Okey, ais lah. Ais yang sangat tebal. Okey, yang menjadikan kawasan ini kawasan dengan orang kata keras lah ais dia tu. Ais batu sejuk. Nak pijat pun tak boleh, kena pakai baju yang sangat sejuk. Okey, yang dapat menahan kesejukan lah. Sweater tu sekarang kan. Okey. So, di sini bila kita kata ada kawasan ais batu, ia akan jadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. So, di sini nak kata ais menutupi bentuk-bentuk muka bumi inilah. Kawasan gunung-gunung pun nampak gunung kat belakang. Habis semua dengan ais-ais. Betapa sejuknya suatu masa dahulu. Tengok daratan-daratan semua dipenuhi dengan ais. Ataupun kita kata air batu lah. Cikgu sebut ais senang. Senang faham kan ais. Bila kita sebut ais, sejuknya. Okey. Tetapi disebabkan perubahan iklim yang berubah, okey, cuaca semakin sejuk, dah bertukar sikit demi sikit kepada cuaca yang panas, maka zaman air batu pun berakhirlah. Dah tak adalah zaman sejuk ini. Okey, tak ada orang kata semua kawasan di bumi itu diliputi dengan ais lagi. Okey, kalau kita tengok sekarang,
ada beberapa kawasan sahaja yang diliputi dengan ais tebal dan ada beberapa negara yang mengalami 4 musim di mana mereka mengalami musim sejuk. Ada salji, okey. Mungkin kat situ pada satu masa, satu ketika ia boleh berlaku salji, penurunan salji yang sangat lebat, okey, sangat banyak. Okey, bila salji yang banyak itu pun boleh menyebabkan cuaca sangat sejuk. Okey, boleh sampai -20. Okey. Dan kenapa boleh berakhirnya zaman air batu ini? Okey, disebabkan oleh suhu yang panas tadi dan juga berlakunya pengglesierian tadi. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula apa kita nak belajar. Anak-anak tahu tak apa itu glasier? Pernah dengar tak perkataan glasier? Okey, di sini cikgu berikan maksud glasier supaya anak-anak faham. Okey, glasier adalah sungai ais yang bergerak perlahan-lahan dan dia dalam keadaan saiz besar. Daripada mana terjadinya glasier? Nampak tak ais keras tadi, okey? Dia asalnya adalah daripada salji yang turun di kawasan pergunungan. Salji yang membeku ini akan menjadi ais dan turun ke kaki gunung hasil tarikan graviti melalui lurah-lurah sungai. Okey, contohnya, ini contoh glasier yang terjadi daripada salji yang telah beku. Okey, salji ini membentuk glasier. Okey, nampakkan rekahan-rekahan yang terjadi akibat daripada faktor semula jadi, okey, daripada tarikan graviti. Okey, perhatikan gambar ini, okey, glasier Perico Moreno. Okey, yang masih ada. Nampak tak rekahan-rekahan pada lapisan atas? Yang bahagian atas itu sangat rapuh, maka dia boleh jatuh. Okey, nampak tak yang di atas sungai itu ada ais yang telah mengalir di atas sungai. Okey, itulah glasier, sungai ais yang bergerak perlahan-lahan dan glasier itu ada saiz-saiznya. Okey, cikgu harap anak-anak faham tentang maksud glasier ini. Ya, kita ada glasier. Okey, tahap-tahap glasier zaman air batu di mana berlaku 3 tahap glasier. Glasier tu keruntuhan ais tu kan, kejatuhan ais, okey, pencairan ais tadi, okey. Di mana pada tahap pertama ia berlaku di antara 900 hingga 600 juta tahun yang lalu. Okey, pada mula-mula dulu. Okay, pada tahap kedua, ia berlaku pada bumi kita berumur 250 hingga 80,000 juta tahun. Bayangkan lama dah. Okey, zaman air batu ini. Okey. Dan tahap ketiga ia berlaku pada ketika bumi kita umur 10 juta tahun. Di mana berlakulah perubahan kat sini kan, glasier runtuh, jatuh, jadi cair. Kita akan lihat di bahagian terakhir iaitu tahap zaman air batu di mana terdapat 4 tahap zaman air batu iaitu zaman Miocene, zaman Ploocene, zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Okey, di mana pada zaman Miocene ini kita akan lihat dulu ia berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Okey, di mana pada waktu ini bumi kita dah ada gunung-gunung ganang, okey, yang terbentuk secara fizikal, okey. Dan selain itu kita dah mula ada haiwan-haiwan yang dalam kumpulan mamalia waktu ini. Dan kita dah ada hidupan laut. Okey, dan pada waktu ini cuaca bumi kita pada waktu ini adalah panas dan kering. Okey, pada zaman Ploocene pula ia berlaku di antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun. Okey, di mana pada waktu ini
berlaku, bumi kita berlaku penyejukan global. Bila berlaku penyejukan global, sekaligus berlaku keadaan kekeringan, pengeringan alam sekitar global, besar-besaran dunia, membawa kepada penyebaran menjadi, dah bentuk menjadi padang rumput, kawasan padang rumput ataupun savana tadi, yang sangat kering lah. Kan pernah tengok kan padang rumput dan juga kawasan-kawasan savana, tempat-tempat kat Afrika banyak ni kan. Yang istimewanya pada zaman Pliocene ini, terdapatnya jambatan darat, di antara Panama dan Amerika Utara serta Amerika Selatan. Mana jambatan darat ini membolehkan berlaku perpindahan, berlaku penghijrahan antara haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan ke tempat baru, ke habitat lain. Disebabkan dengan adanya jambatan tadi. Selain itu, pada zaman Pleistocene di mana ia berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun yang lalu, di sini dah berlaku glasier ataupun penggleseran. Glasier sebanyak 11 kali telah dicatatkan. Salji pula dah. Ais tadi sudah mula runtuh, cair, dan yang istimewa juga di sini Pleistocene pada waktu ini, masyarakat ataupun manusia yang hidup pada waktu ini, mereka telah tahu cara untuk membuat api. Membuat api ini adalah untuk memanaskan diri mereka, supaya mereka tidak rasa sejuk dan juga boleh menghalau ancaman haiwan-haiwan liar. Dan manusia di sini telah sampai ke Australia, maksudnya berhijrah ke tempat baru melalui jalan darat di Asia Tenggara. Dan yang terakhir di zaman Holocene ini, di mana ia berlaku pada 10,000 tahun yang lalu hingga kini, di sini manusia telah berubah corak kehidupan mereka. Mereka telah menjalankan aktiviti pertanian, untuk menyara diri mereka. Mereka bercucuk tanam, mereka menternak, memburu. Di sini, telah menunjukkan bahawa berlaku perkembangan dalam kehidupan mereka. Selain itu, berlaku juga perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan keagamaan. Kita dapat lihat di sini anak-anak dapat membezakan apakah tahap-tahap yang wujud di zaman air batu ini. Ada 4 tahap zaman air batu. Dan tadi ada 3 tahap penggleseran. Cikgu harap anak-anak gembira belajar hari ini. Happy. Anak-anak dapat manfaat daripada sesi penerangan cikgu sebentar tadi. So, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah tadi, sebentar tadi, ia berkaitan dengan zaman air batu. Apa yang berlaku di zaman air batu dan apakah tahap-tahap yang berlaku di zaman air batu tadi. Ada 3 tahap gleseran, ada 4 tahap zaman air batu. Cikgu harap anak-anak faham, anak-anak boleh gunakan ia, buat ingat fakta-fakta tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Dan yang terakhir, cikgu harap anak-anak murid dapat memberikan sokongan dan dorongan kepada cikgu untuk membuat video yang akan datang. Yang terakhir, jangan lupa like, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Hey, 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 hey.